Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ikhwatal iman, azzani Allahu wa iyyakum. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersiaran lagi untuk meneruskan perkongsian sepanjang Ramadan 1442 Hijrah. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini dia memberi manfaat yang sangat positif, manfaat yang sangat baik untuk Anda dalam memahami bahasa Arab, dalam khususnya memahami Al-Quran. Tahun telah berlalu, kita mengenal isim, mengenal fi'il, mengenal huruf, dan menterjemahkan isim, menterjemahkan fi'il, menterjemahkan huruf, dan menterjemahkan isim dalam satu jumlah. Berbeza dengan isim yang tidak ada berkaitan dengan jumlah, hanya satu perkataan saja, berbanding dengan isim yang dah ada, isim yang duduk dalam jumlah. Sudah pasti kalau fa'il, di isim contohnya Allah, kalau di fa'il sudah pasti cara terjemah berbeza, akan tambah oleh kerana dia merujuk kepada fa'il. Itulah seterusnya. Setahun kita berjalan, kita berkongsi, kita berbuat sesuatu yang saya kira satu kongsian yang sangat manis dan sangat singkat. Hasil dia Masya Allah luar biasa. Bagi saya cepat, atau saya perasan, tetapi saya yakin anda, saya tidak bertepuk sebelah tangan, bukan hanya saya sendiri, saya mengajar, tapi saya yakin anda semua faham apa yang saya kongsikan. Dan ternyata peserta yang belajar melalui WhatsApp pun saya dapati memberi kesan yang positif. Mereka bukan hanya boleh menterjemah sekadar menghafal saja, hafalan mereka itu dapat mereka bezakan antara isim, fi'il, huruf, dapat mereka bezakan antara jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Apatah lagi dengan nota-nota yang saya berikan, saya pisahkan dalam ayat Quran yang panjang tu, saya pisahkan kepada jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Sama ada jumlah fi'liyah itu menjadi ada status i'rab dia ataupun la mahalla laha minal i'rab, ataupun tidak ada status dalam kedudukan i'rab dia. Sama ada dia jadi maqulul qaul ke, jumlah ismiyah itu menjadi silah mausul ke, atau jumlah fi'liyah itu jadi
dia jadi mudhafun ilaih ke, menjadi hal, menjadi sifat, semua tu kita dah tunjukkan, kita dah berikan uh, kata kunci untuk saya jawabkan. Ya, saya boleh tunggu, saya dapat mengajar nanti saya mengajar sekarang. Okay. Dan ternyata apa yang saya kongsikan selama 1 tahun, kerja keras yang kami lakukan, bukan saya berseorangan, saya dengan tim saya, para musyrifah yang ada, yang tolong menyimak para peserta, saya dapati mereka dapat menguasai dengan baik. Meskipun ada setengahnya yang masih ragu-ragu, apatah lagi kalau saya ajak berkongsi untuk menterjemah sama, ada yang sebahagiannya masih rasa bimbang nanti, tak dapat, ialah masuk depan kamera. Saya yakin mereka boleh buat. Mereka belum diuji dengan lebih detail. Apatah lagi untuk lebih kemas, mereka ikutilah program DITA, program Daurah Intensif Tafhim Al-Quran, yang mereka dapat belajar langsung dengan saya bimbing secara langsung, dan kesan saya dapati memang jauh berbeza. Bukan saya nak menyatakan saya pandai ke mengajar, tak. Tapi saya, sistem yang kami praktikan ini sangat berkesan dan boleh jadi ilustrasi dengan para peserta yang mengikuti dengan saya. Dan anda mungkin juga orang yang bakal mengikutinya, dapatkan kesan yang positif dalam masa yang singkat. Saya sangat-sangat mencadangkan ikuti program daurah intensif Tafhim. Kalau belajar melalui WhatsApp, dia memang agak lama, 1 tahun lamanya, panjang. Okay? Jadi insyaAllah hari ini kita ada sesi akhir, nanti kita akan bersama dengan Puan Majmin. Beliau adalah pelajar saya yang ikuti program melalui WhatsApp, dan pada PKP yang lalu beliau ambil kesempatan untuk belajar melalui DITA, dan saya dapati memang nampak perubahan yang sangat ketara dengan perkembangan pengetahuan beliau terhadap Quran, terhadap bahasa Arab. Jadi insyaAllah hari ini beliau akan kongsikan sedikit dengan anda tentang pengalaman beliau berhubung dengan program ini dan belajar Quran melalui sistem ini. InsyaAllah beliau ada pandangan tersendiri. Kita nantikan apa yang akan beliau kongsikan nanti, insyaAllah. Masa sama beliau akan terjemah ayat yang ke-25 hingga 29. InsyaAllah. Surat yang ke-5. Hadirin bahagia, saya senyum tadi bila Puan Maslina Lajis, iaitu Ustaz, sedekahnya senyuman mana tadi saya nak baca. Saya pun gelak juga saya. Mana dah. Tak nampak jauh jalan. Ustaz, jangan lupa senyum dulu. Sedekah itu sedekah yang mahal, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi, terima kasih atas ingatan. Saya pun kadang-kadang saya pun tak perasan sama ada saya bersenyum ke ataupun saya serius ke. Jadi kalau anda nampak saya serius tu jangan berasa hati. Saya kadang-kadang saya mungkin kerja yang tak beres sehingga mungkin nampak serius atau saya nak cuba fokus dengan topik yang saya nak ajarkan, mungkin nampak saya serius. Tapi insyaAllah mungkin bagi yang dah kenal saya seorang yang mudah didekati dan senang untuk bermesra, senang untuk berbual, insyaAllah. Jadi hadirin semua,
sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, sekarang jam sudah menunjukkan 8 suku. Berarti 15 minit mukadimah yang saya gunakan untuk uh, menyatakan tentang perkongsian yang perlu anda faham apa yang target saya. Saya nak anda yang berkongsi dengan saya, menonton bersama saya, anda faham Quran, anda faham bahasa Arab. Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Umar radhiyallahu anhu, ta'allamul Quran, ta'allamul Arabiyyah. Ta'allamul Arabiyyah. Innaha semuanya dia min dinikum, adalah daripada agama. Belajar bahasa Arab, agama. Belajar Quran, kita faham agama kita. Quran dalam bahasa Arab, faham agama kita, faham bahasa Arab, faham bagaimana orang-orang yang mula-mula, yang murni pemahaman tentang Quran adalah orang Arab, para sahabat Nabi. Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Para sahabat Nabi, orang yang mula-mula belajar Quran, orang yang sangat murni pemahaman dia tentang Quran, mereka ada bahasa Arab. Mereka bercakap Arab setiap hari. Mereka sangat faham dengan Arab. Dan ketika puncak Arab bahasa Arab sedang berada di tahap yang paling tinggi dengan syair-syairnya. Jadi sudah wajar kita, peluang untuk kita mengetahui bahasa Arab sangat dekat. Sangat dekat dengan bahasa yang kita dah hari-hari baca, hari-hari cakap Arab dengan Allah, hari-hari memberi ungkapan kata-kata yang indah dalam solat kita, cakap Arab. Tinggal 50% lagi tugas kita untuk mengertikan saja dan ditambah dengan tata bahasa Arab. Ditambah dengan nahwunya, sharahnya, dan sekarang i'rabul Quran. Kita merumuskan seluruhnya. Kalimah tersebut, ke musanna, ke jamak, ke fa'il, ke maf'ul, ke mubtada, ke khabar, ke adakah dia marfu' ke mansub ke, kenapa dia kena marfu' sebab dia mubtada, apa tanda dia, apa bukti dia. Semua alasan-alasan untuk menjelaskan tentang pemahaman kita terhadap nahwu dan sharah, terhadap tata bahasa. Dia insya-Allah mungkin satu hari nanti saya akan kongsikan dengan Kutip itu kitab kecil yang membahaskan tentang akidah ke, membahaskan tentang usul ke, apa juga yang baik yang berhubungan agama dalam bahasa Arab, insya-Allah boleh kita kongsikan. Apply apa yang kita pelajari selama ini, bukan hanya pada Quran, tapi pada hadis, pada juga pada kitab-kitab yang para ulama yang tabar yang membahaskan tentang akidah ke, membahaskan tentang fiqh ke, membahaskan tentang akhlak kan, kesemua itu perlu kita kongsikan. Kalau kita tak mulakan dari sini, mustahil akan jadi kita tak mampu nak mendalami Quran, tak dapat merasakan nikmat Quran, tak dapat merasakan hidangan yang Allah berikan daripada langit ini. Satu hidangan yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Kalau kita hanya datang menengok hidangan, menonton hidangan, kita akan tak dapat mencicipi yang saya kita tak rasa kehebatan Quran, kehebatan hidangan yang Allah berikan. Mungkin kita dapat mendengar Quran, menterjemah, membaca, tapi kita tak dapat merasakan sendiri. Kita tak tempuh sendiri, kita rasakan pahit, pahit ke, manis ke, maung ke, kita rasakan sendiri. Enak ke, lazat ke, kita rasakan sendiri. Hadirin bahagia, saya rasa cukup mukadimah saya dekat 18 minit pelajaran. InsyaAllah lalu singkat masih 1 jam. Sekarang saya terus kepada kongsi kita bahawa saya ulang sekali lagi, kita tidak luas, ini berkisar pada 3 jenis isim saja. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak. Kenapa pembahasan kita pada 3 jenis isim ni? Kerana 3 jenis isim ni yang kalau kedudukan i'rab dia sama ada dia jadi mubtada atau khabar ke, jadi isim inna atau khabar inna ke, jadi isim kana atau khabar kana, dan kalau dalam jumlah fi'liyah menjadi fa'il atau maf'ul, tanda-tanda i'rab dia. Dengar betul, tanda-tanda i'rab dia. Tanda rafu' dengan baris dhammah, tanda nasab dengan baris fathah, tanda jar dengan baris kasrah.
Ini 3 tanda yang asas bagi 3 jenis isim. Tanda rafa' bagi dengan dhammah, tanda nasab dengan fathah, dan cuma jamak muannas salim saja berbeza. Tanda nasab membaris kasrah. Tanda nasab baris kasrah. Tanda jar bagi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim sama. Itu tanda yang asas. Khusus sebahagian daripada isim mufrad dan jamak taksir, ada sebahagiannya isim yang ada huruf illah di hidung. Sebahagian isim mufrad, sebahagian jamak taksir ada huruf illah di hidung. Apa itu huruf illah? Huruf sakit, huruf waw atau huruf ya. Yang kita namakan isim mu'tal akhir. Isim-isim yang ada huruf illah ni kita rangkumkan dalam satu kelompok yang kita namakan isim mu'tal akhir. Ada huruf akhir dia huruf dom, huruf alif atau huruf ya. Kira isim gini, tanda i'rab dia kalau marfu' dengan dhammah juga, tapi bukan dhammah zahirah, dhammah muqaddarah. Itu bila sebut dhammah saja kita ganding sekali, zahirah atau muqaddarah. Okay. Bagi jamak taksir begitu ya, tanda rafa' dengan dhammah zahirah, tanda nasab dia bagi ada yang dhammah zahirah dan ada sebagian dhammah muqaddarah. Okey. Bagi isim mutaakhir untuk tanda nasab dia ada sebagian dhammah zahirah, ada yang sebagian dhammah muqaddarah. Suara terputus-putus. Saya harap bukan sebab saya, mungkin sebab coverage. Okay, saya dapati semua okey. Saya punya liputan 4G. Okey, 4G. Penuh. Saya mungkin tempat anda yang liputan internet anda ada gangguan. Noriza Wahab, suara putus-putus. Ain Abdullah, suara putus-putus. Abdul Rahman Yaakob, Mak Yaakob, suara putus. Roki Haji Saidin sebelah utara, suara Ustaz putus. Mohon komen bagaimana di tempat lain, di Kelantan bagaimana, di Terengganu, Johor, Melaka, Pahang, Negeri Sembilan, suara okey. Profesor Ahmad Abdul Majid daripada Penang, suara okey, alhamdulillah. Perlu saya kuatkan lagi suara? Jelas okey. Hafizah Yahya, alhamdulillah. Majmin Muhammad, okey, jelas. Nur Fariza Samsudin, Penang, jelas. Alhamdulillah. Fatimah Osman, Terengganu, okey. Masya-Allah. Fazal Suri, Kedah. Isim-isim yang ada huruf illat dinamakan isim mu'tal akhir. Ya, terima kasih. Fazal Salim, Terengganu, Kuala Terengganu, clear. Fazal Hamid, Perlis, suara jelas. Taufik, Iyab Hazrin, Sandakan. Kepati Kinabalu. Sabah, suara putus-putus. Fatimah, insyaAllah suara okey. Rozita Abu Bakar, suara putus-putus. Kuantan. Wilayah Persatuan Kuala Lumpur, suara jelas. Aminah Irfan, Ipoh. Ya, ini Irfan tengok sangkut ni mana. Okay. Cembung, bukan cembung. Indah jelas di Perak. Okey, Kuantan putus-putus. Fatimah Tamban. Fatimah Tamban Batu Lima. Hamidah Zakaria, Kuantan, jelas sangat, masya-Allah. Aminah Irfan ni mana ni? Lah. Ingat insya-Allah. Apa ya? Abdul Azim, Abdul Razak is watching. Rabia Udin is watching. Manjung, insya-Allah. Nak ingat Manjung susah betul lah. Ingat Mahjong.
Abdul Azim Abdul Razak, alhamdulillah. Kuala Lipis, jelas walaupun di sini tengah hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Baik, tak apalah. Kalau mungkin rakaman nanti boleh tengok mana yang terputus-putus. Okey. Okey. Ini perbahasan kita tentang 3 jenis isim saja. 3 jenis isim ni. Cuma sebahagian ada nasab bagi isim mufrad dan jamak taksir ni. Bagi jamak muannas salim, tanda nasab dia ada satu beza sikit. Baris kasrah. Kasrah zahirah. Untuk jamak muannas salim. Dan satu lagi, tanda jar. Tanda jar bagi sebahagian isim mufrad dan sebahagian jamak taksir. Ada yang baris atas. Asas baris kasrah. Ada yang ada sesetengah baris setengah baris fathah. Okey. Ini bahasan kita. 3 jenis isim. 10 hari ini kita akan fokus 3 jenis isim. Dan nota ini telah pun saya kongsikan pada hari pertama. Kemudian hari yang kedua, semalam, saya lebih fokus kepada cara mengi'rabkan bagi suatu isim. Kalaulah isim mufrad ke jamak taksir, salah satu daripada 3 jenis isim ni, kedudukan i'rab dia, kedudukan dalam ayat dia sebagai fa'il. Setelah pasti semua fa'il ni hukum dia marfu'. Cara mengi'rabkan. Untuk suatu isim yang sahih akhir ni kita sebut. Kita sebut kedudukan i'rab dia. Fa'ilun marfu'un wa alamatu. Ini kena ini copy paste dia. Fa'ilun marfu'un. Naibu fa'il marfu'un. Mubtada marfu'un. Khabar marfu'un. Khabar inna marfu'un. Isim kana marfu'un. Awan ta'bir marfu'un. Waktu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir. Ini kena hafal. Standard kena hafal. Dhammatun zahiratun fi akhir. Gimana kan? Ini kena hafal. Kalau mansub, tentunya maf'ul bih mansubun. Fa'il marfu'un. Wa alamatu tandanya, tanda nasabnya, tanda rafu'nya. Kalau mansubun, wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhir. Untuk nasab, wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhir. Itu kalau yang asal. Tapi kalau tanda nasab selain dari fathah, contohnya maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi kasratun zahiratun. Zahiratun. Kenapa kasrah pula? Kan tanda nasab dari fathah fi akhirih, kena sebut li'annahu, kerana dia minal jam'il muzakkaris. Contoh, kan dalam Quran, simak ayat yang ke 5 yang bakal diterjemahkan oleh Puan Majmin nanti. Kan Puan Majmin baca nanti, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin 30. Dia 24, 25. Okey. As-salihati. Nampak? As-salihati. Terus lah. Nanti. Okey. Macam mana kita nak Arab ni? Tahu?
Wa amilus salihati, dan telah mengerjakan oleh mereka akan beberapa kebaikan. Ini satu jumlah fi'lah. Kita nak i'rabkan as-salihati. As-salihati disebut maf'ulun bih. As-salihati maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun fi akhirih. As-salihati maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun fi akhirih. Kenapa dengan kasrah? Sedangkan nasab al-fathah kena tambah li'annahu jam'ul muzakkar salim. Li'annahu, kerana li'annahu ni kena tambah. Mana yang tanda selain rafa' dengan dhammah kena tambah li'annahu. Mana yang tanda nasab selain dari fathah kena sebut li'annahu. Dan mana-mana tanda jar yang selain dengan kasrah kena sebut li'annahu. Apa ni li'annahu? Kerana. Li'annahu tu maksud dia kerana. Dan standard ayat ni saya selaraskan begini je. Jangan ubah dulu. Ada, memang ada ayat-ayat yang lain yang ringkas, lebih ringkas, ada yang panjang. Jadi saya nak standard yang belajar saya untuk permulaan, hafal ni dulu. Nanti anda dah mahir nanti, anda boleh ubah sikit. Wa fa'iluhu dham, wa fa'iluhu dan tu wa alamatuhu ada juga. Wa alamatuhu, dan alamatnya adalah fathatun zahirah. Fathatun zahirah. Yes, cukup itu. Fi akhirin tak ada. Ada yang ringkas, tapi saya nak standard dulu. Biasakan dulu, sama saya nak seragam dulu. Okey? Bila seragam nanti dah pandai, okey boleh. Anda boleh ubah. Terusnya. Boleh faham sekarang ni? Contoh kedua. Contoh kedua, dalam ayat yang sama juga. Ayat yang sama, ya saya copy dulu. Okay. Tolong erok pula ini. Tolong erok. Mohon kerjasama, respon daripada semua. Sila erok ni. Jannatin. Sila sekarang juga. Tolong erok jannatin sekarang. Mohon. Saya beri masa 10 saat dari sekarang. Annahum jannatin. Kita boleh terjemah. Anna kita artikan bahawasanya. La bagi, huruf jar. Hum, mereka. Jannatin. Kita artikan beberapa syurga. Kalau terjemah tanpa kaedah, kita akan terjemah bahawasanya bagi mereka beberapa syurga. Itu tak mendapati sistem. Walaupun maknanya betul. Sistem kita kena tambah ada pada jannatin. Kenapa? Kenapa perlu tambah ada? Jannatin itu nama dia. Isim inna muakhar. Jannatin itu adalah isim inna muakhar. Ana Azrin, isim anna muakhar, masya-Allah tu mansubun wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun fi akhirih. Li'annahu li'annahu jam'ul muannas salim. Li'annahu jam'i muannas salim. Kerana dia jamak muannas salim. Bagus, insya-Allah. Lagi ada berapa kebun syurga? Ada ya, Fauzan Suri. Ada beberapa kebun syurga.
Tambahan ada itu penting dalam sistem kita. Karena dia merujuk kepada mubtada muakhar ataupun isim inna muakhar. Kalau mubtada muakhar, dhammah zahirah. Kalau mubtada isim inna muakhar, kasrah zahirah, kasratun zahiratun fi akhiri ataupun fathatun zahiratun fi akhiri. Tergantung jenis isim. Kalau isim mufrad jamak kasir, fathatun zahiratun fi akhiri. Kalau jamak muannas salim, kasratun zahiratun fi akhiri. Kenapa? Li'annahu jamak muannas salim. Karena dia jamak muannas salim. 3 jenis isim saja. Untuk isim yang sahih. Kalau mu'tal akhir bagaimana? Coba bersedia isim yang mu'tal akhir. Cek ayat Quran. Berarti pergi ke ayat Quran yang ada isim mu'tal akhir. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziku minha min thamaratin rizqa qalu hadha alladhi rizqna min qabl bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Fatakunu bilahu ummatan fa ahyakum. جاء في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها بما ونحن نسبح ونقدس. Tak jumpa. Mana ni? Mana dia? Mana dia? Mana ni? Cari yang mana? Tak jumpa, tak jumpa. Ada muskil antara zawjikal jannah. Fazal syaitan. Tak ada, tak ada. Aduh, walaupun fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Nahbitu minha. Okey. Berarti fa imma ya'tiyannakum minni huda. Okey. Ada dua contoh. Contoh pertama, pergi ke latihan. Mu'tal akhir. Marfu' lu. Okey. Sila. Baik. Ini sih ada mu'tal akhir. Tolong i'rabkan hudan. Kita i'rab hudan. Hudan. Jadi apa? Pada terjemahan fa maka imma jika ada kalanya ya'tiyanna. Oh, ramai masih keliru Ustaz. Bazir Hamid. Wa amil salihat as-salihat. Ajar Bazir jangan sebut mansubun. Kena sebut maf'ulun bih.
mansubun. Kena sebut status i'rab dia dulu. Dia kedudukan dia sebagai apa? Fa'il ke, maf'ulun bih ke, mubtada atau khabar ke? As-salihati maf'ulun bih, mansubun wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'ul muannas salimi. Okey. Satu je ada bazah tertinggal. Kena sebut maf'ulun bih. Rozita Abu Bakar mansubun. Kena sebut maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'ul muannas salim. Okey. Ustaz terang lagi yang ni masih keliru. Nafalizah Samsudin masih keliru. Isim anna muakhar. Oh, isim anna muakhar. Betul, keliru lagi. Rohani Abu Kasim is watching. Kena tenung dan faham dulu. Baik. Jannatun. Jannatun. Rozi Ahmad. Jannatun. InsyaAllah saya akan ulang sekali lagi. Sekejap. Saya ulang sekali lagi. Rozi Ahmad. Jannatun. Mansubun. Jannatin ke jannatan? Sebab ada alif ta di hujung. Itu isim mufrad tu. Untuk jamak muannas salim tak ada letak ta marbuta Roziman. Puan Roziman jangan letak ta marbuta. Ta maftuha, ada alif ta di hujung. Jannat. Itu baru jamak muannas salim. Al jannat mansub kena itu kedudukan dia. Kedudukan dia nama sebagai isim anna muakhar. Mansubun, baru letak mansubun hukum dia. Kena beritahu kedudukan dia dalam i'rab tu. Kedudukan dia dalam ayat tu jadi fa'il ke maf'ul bih. Isim anna muakhar mansubun wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'ul muannas salim. Muannas tha bukan sin mim ada mim waw bukan alif. Okey aja. Razi Ahmad tak apa kita belajar. Fatimah maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'ul muannas salimi. Bagus Fatimah? Betul? Saya sebelum masuk fa imma ya'tiyannakum minni hudan ni saya undur sekejap berhubung dengan tadi. Bila kita menceritakan tentang as-salihati, kita kena beritahu dulu kedudukan dia dalam i'rab. Maf'ulun bih dulu. Ni saya tandakan Maf'ulun bih mansubun soalan hijau. Ataupun maf'ulun fi mansubun atau maf'ulun mutlak mansubun atau maf'ulun li ajli mansubun atau maf'ulun ma'ahu mansubun. Kena sebut dia punya kedudukan i'rab dia. Ini kena sebut dulu. Maf'ulun bi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli. Kena sebut dia dulu. Baru mansubun. Kita nyatakan kedudukan kalimah tersebut dalam i'rab. Isim inna mansubun. Kena jelaskan dulu apa kedudukan kalimah tersebut dalam i'rab. Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'ul muannas salim. Ya bagus. Masih najis. Okey. Okey. Rustam Abdul Razak is watching. Dalam diam-diam sedang mengintai-intai. Jannat. Ya. Kalau boleh letak alif ta ajar Ruziman. Kena ada alif ta. Kemudian Quran alif tu dia ta'lim al-surah. Kalau kita tulis biasa kita letak alif. Jim nun alif ta. Untuk jamak muannas salim. Muannas saja dia mim waw atas waw tak ada hamzah. Atas kepala waw tu ada hamzah, bukan min alif. Bukan muannas mu'an. Hamzah atas waw, bukan hamzah atas alif. Sebab huruf mim tu berdhammah. Nak meraihkan waw, mim berdhammah tu diletakkan huruf waw. Anda kata mim beri fathah, baru letak huruf alif. Kalau mim beri kasrah, kena waw tahyah. Perbezaan dia. Jadi, Puan Rozihman,
Betul tu dah di jannah tu dah tu jannat alif ada hujung. Dan satu lagi muannas eja muannas mim waw. Kalau boleh tak alif lam lah sebab al mim waw hamzah nun tha bukan sin nun tha. Tha 3 titik. Masya-Allah. Mim waw hamzah nun tha. Ya betul. Anas Salim. Kalau boleh tak alif lam Okay. Terima kasih Puan Roziahman daripada Perlis. Rakan baik, rakan seperjuangan bersama Haji Bazia Hamid, Kak Zu, ini 3 orang ni yang pernah belajar dengan saya ketika daurah intensif Tafhimul Quran di Perlis pada hujung tahun 2019 yang lalu, sekarang 2001. Yang tadi pejam telik 2 tahun dah. Alhamdulillah, tapi masih lagi terus berhubung, dapat belajar lagi. Tanya pada Haji Roziahman, Haji Bazia Hamid, Haji Zurina. Mereka ini adalah orang yang saya kira terus istiqamah. Mudah-mudahan Allah berikan pahaman yang lebih mantap lagi pada masa-masa akan datang. Terusnya, saya ulang sekali lagi, mana-mana isim tersebut, sekiranya hukum mansub, mula-mula kita kena nyatakan kedudukan dia. Jannatin. Jannatin. Isim ni mansub ni, baris kasrah. Kenapa dimansub? Kita kena beritahu dia. Isim anna muakhar. Jannatin isim anna muakhar. Jannatin isim anna muakhar. Mansubun wa alamatu nasbihi kasratun, kasrah zahiratun yang jelas fi akhirih, pada akhir kalimat dia, pada akhirnya, pada hujungnya. Kenapa dengan kasrah? Kan asal dengan fathah kena tambah li annahu, kerana sesungguhnya dia adalah jam'ul muannas salim. Salimu, okey, dia adalah jamak muannas salim. Itu ya as-salihati. Hukum mansub ni. As-salihati ni hukum mansub, bukan jar, tak ada huruf jar dan tak ada mudhaf. Dia mansub. Kenapa dia mansub? Kita kena tanya, kenapa dia mansub? Kena jelaskan. As-salihatu maf'ulun bih. As-salihatu maf'ulun bih, mansubun wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun fi akhirih. Kenapa dengan kasrah, tidak dengan fathah? Li'annahu jam'ul muannas salim. Kerana dia ada jamak muannas salim. Wan majmin betul. Maf'ulun bih mansub, maf'ulun bih mansubun tak sebut. Maf'ulun bih mansubun. Maksudnya Hajah Majmin tertinggal mansubun wa alamatu nasbi, terus wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhir. Kenapa? Tak perlu li'annahu kalau dah fathah zahirah. Yang kasrah zahirah baru boleh li'annahu. Oh, jamak muannas salim, puan Hajah Majmin kena beritahu, betul kan? Kalau nak buat jamak muannas salim dia punya maf'ulun bih macam as-salihati, maka tanda dia bukan fathatun, kasratun zahiratun fi akhir. Baru li'annahu. Tanda dasar nasab dengan baris fathah. Ulang sekali lagi. Sila jelaskan pada saya, apakah tanda rafa' bagi isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim? Tolong jelaskan. Pertama, tanda rafa' bagi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim baris dhammah. Tak ada khilaf. Kedua, tanda nasab bagi isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Tanda nasab ni kena pecah dua. Bagi sebahagian isim mufrad dan jamak taksir, tanda nasab dengan baris fathah. Tapi tidak pada jamak muannas salim. Tanda nasab dengan baris kasrah. Asal tanda nasab baris fathah itu hanya berlaku pada isim mufrad dan jamak taksir. Tapi tidak pada jamak muannas salim. Untuk jamak muannas salim, tanda nasab dia baris kasrah. Untuk nasab. Tanda jar. Tanda jar umumnya baris kasrah zahirah. Kasrah. Tanda jar bagi jamak. Bagi jamak taksir, jamak muannas salim, jamak taksir, isim mufrad dan
mufrad jamak muannas salim. Anda jarak asal boleh kasrah. Ada sebahagian isim mufrad dan jamak taksir yang kita temukan ghairu munsharif, anda jar di baris. Kalau selain tanda jar baris fathah, baris kasrah, atau ada mana macam mana-mana isim yang isim mufrad dan jamak taksir yang tanda jar dia dari atas, maka kena tambah li annahu. Kan tanda jar baris bawah, kenapa dia baris atas? Kerana li annahu ismul ladzi la yansarif. Cuba-cuba Ustaz, baru nak kena i'rab. Tak apa, alhamdulillah. Yang penting cuba dulu. Ajar zaman al jannatin isim inna, kena sebut jannatin isim inna muakhar. Ustaz tambah tadi tak nak beritahu Ustaz ni, tambah lagi. Okey, tak apalah. Isim inna muakhar mansubun wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'u muannatsis salim. Al muannas kena ada dalam pada zaman jam'u tak perlu ada dalam di bab mudhaf. Al muannas kena ada dalam sebab dia mudhaf ilaih. As-salim ke ada dalam sebab dia sifat kepada jam'u. Maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'u muannas muannatsis salim. Okey. Maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'ul muannatsis salim. Okey, bagus. Ini yang kalau tanda jar dia selain baris kasrah. Baris fathah kan tanda jar ada. Begitu tanda nasab baris atas, tapi selain baris atas kena tambah li annahu. Soalan saya. Cuba i'rab ni. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Huda. Kita nak i'rab. Hudan, i'rab. Pertama beritahu kedudukan dia sebagai apa ni? Pada terjemahan, maka jika ada kalanya ia mesti datang akan kamu daripadaku hudan, oleh petunjuk. Ini dari sudut mana? Oleh petunjuk. Maknanya hudan sebagai apa? Fa'il. Kena sebut dulu. Fa'ilun. Aminah Irfan daripada Manjung. Sebut. Ulang banyak kali nak bagi ingat. Kena ulang banyak kali. Puan Aminah Irfan daripada Manjung dan Natin isim inna muakhar mansubun wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu, kenapa tambah li'annahu? Sebab tanda nasab dia baris bawah, patut tanda nasab baris atas. Li'annahu jam'ul muannatsis salim. Ya, betul. Tanya Aminah Irfan daripada Manjung. Rin Hasan, hudan fa'il, oleh petunjuk. Macam mana cara i'rab dia? Ya Rozita Abu Bakar, fa'il. Sila i'rabkan dia. Hudan fa'ilun. Fa'il hukum dia apa? Marfu'un. Tanda dia apa? Wa alamatu raf'ihi. Tolong sebut. Okey. Tolong. Saya nantikan jawapan anda. Saya cuba Ustaz. Okey. Okey. Hudan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Kalau tanda nasab apa? Rafa' tak payah tambah li'annahu. Tanda rafa' dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah tak kisah. Tak perlu tambah li'annahu. Okey. Terima kasih Shana. Bila kesalahan yang Shana buat ni, orang lain dapat belajar. Yang saya kata, kalau tanda rafa' selain baris dhammah, dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah, baru boleh sebut li'annahu. Kalau tanda dah memang baris dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah, tak payah li'annahu. Kalau huruf alif ke, boleh li'annahu. Rafa' dengan waw, apa boleh buat li'annahu. Okey, boleh Shana? Fatimah Baria Umar. Sarifah Abdul Fattah. Hudan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah az-zahirah. Dhammah muqaddarah fi
akhirih. Puan Saripah Abdul Fattah, untuk dhammah muqaddarah kita tak ada fi akhiri. Ada kadang kita sebut dhammah muqaddarah alal alif atau alal ya. Alal alif atau alal ya. Tengok syana itu dhammah muqaddarah alal alif. Li'annahu isim maksud tu tak payah. Apa sebut? Sebab dhammah muqaddarah alal alif pun tahu dah isim maksud. Yati Harun. Baru dapat menantu ni. Tahniah. Barakallahu lahuma. Wa barakallahu alaihima. Wa jama'a bainahima bil khair. Tahniah Puan Yati dah dapat menantu. Okey, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi tinggal atau wa alamatu raf'i itu tinggal. Karun. Dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Okey. Terus kita baca fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Fusaq. Okey. Zalim Hamzah, hudan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun isim mufrad. Tak payah isim mufrad. Dhammatun muqaddaratun 'alal alif, cukup tu. Zalim Hamzah. Rahiza Ahmad, hudan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Okey, Rahiza Ahmad. Cuma muqaddaratun tu bukan ha, ta marbut ada titik tu pada ha tu. Dan Fariza Samsudin, as-salihati maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun fi akhiri li'annahu jam'ul muannas salim. Bagus, dan Fariza Samsudin. Zaman hudan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Ya, sahih. 5 bintang. Masilina Rajis, fa'ilun marfu'un wa alamatun dhammatun wa alamatu raf'ihi dhammatun. Raf'i itu tinggal muqaddaratun 'alal alif. Nuriza Wahab, hudan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Kena ditambah buta 'alal alif. Aminah Irfan daripada Tanjung, ulang banyak kali ni. Hudan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahirah muqaddaratun 'alal alif. Ya. Hudan fa'ilun maf'ulun alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Bagus. Azim Abdullah. Hudan sama je. Ya, sama. Hudan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Ai 'alal ya. 'Alal alif. Ni nak kena beritahu 'alal alif 'alal ya. Azim Abdullah. Hudan ke hudin? Kalau hudin 'alal ya. Kalau hudan 'alal alif. Tengok sebelum dia. Dari bawah ke dari atas. An-Najah. Hudan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Hudaya, ya hudaya maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alif. Ya. Oh, saya baru nak tanya Ustazah Anita An-Najah telah pun menyempurnakan soalan saya yang berikutnya. Alal alif. Dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Dan Rin Hasan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Fatimah Osman, masya-Allah, Ibu Fatimah. Ibu Fatimah pun akan baca ni. Saya sedang mengumpul nama-nama pelajar yang bersedia untuk berkongsi. Tapi sekarang ni dah pukul 9 ni. Dah pukul 9. Bersedia je Majmin. Saya akan hantar sebentar lagi. Cik link tak jumpa. Ada orang cari link tak jumpa. Yang maaf, cik saya baru terbaca. Okey. Azim Abdullah, maaf Ustaz, silap alif. Alal alif. Profesor Ahmad, fa'ilun marfu'un wa alamatu
raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Ya, tahniah Prof. Kongsikan nota di atas ya, insyaallah saya akan, ini yang saya perbaiki, saya tambah. Semalam saya dah hantar. Kena hantar lagi sekali ke? Semalam saya dah hantar lah, ni Puan Zarina Hamzah, nota yang saya bagi ni. Okey. Cuma yang ni saya tambah ni. Ni baru saya tambah ni. Ni saya tambah. Kalau nak, yang nak ini boleh saya buat. Ini hilangkan kuning. Bila putus sikit nanti dia warna dia kacau. Warna ni kacau ni. Untuk mengajar okey lah. Tapi untuk nak print nanti dia ganggu. Ya, ini tambahan yang semalamnya. Saya tambah letakkan contoh-contoh. Kita kena contoh. Kena hantar contoh. Kalau tak berikan contoh nanti susah ni. Ada contoh lain lagi. Teman tabi'ah hudaya ni. Huda juga ni. Macam Ustazah Anita. Okay, saya print. Budaya. Ada tengok Arab dia. Budaya ada apa? Okey, ni. Ni. Faman tabi'ah hudaya. Maka barang siapa telah mengikut oleh ia huda, akan petunjukku. Akan petunjukku. Artinya huda menjadi maf'ulun bih. Jadi bila i'rab kita sebut huda, hudaya maf'ulun bih, mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif. Ada alif tu kat atas ni. Huda. Ya ni dhamir aku, mudhafun ilaih. Jangan keliru, huda petunjuk, ya atau aku. Dan sekali lagi Ustaz, sebab yang baru, dan okey baik, boleh. Nanti saya akan share semula. Ini dengan contoh-contoh hari ni. Hudaya. Macam Ustazah. Ini saya share mana tadi? An-Najah tadi. Okey. Sila rujuk. I'rab ini. Okey. Betulkan i'rab. Okey. So, saya betulkan. I'rab daripada An-Najah tadi. Iaitu Ustazah Anita. I'rab macam mana? Hudaya tu. Hudaya maf'ulun bih. Mansubun wa alamatu nasbihi
Fatahatun muqaddaratun alal alif. Jangan lupa alal alif. Faizal Ahmad. Alal alif. Sarif Abdul Fatah. Hudaya maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fatahatun muqaddaratun alal alif. Ya, Sarif Abdul Fatah. Rozihman. Hudaya maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fatahatun muqaddaratun alal alif. Okey. Senang dia. Kita sebut maf'ulun bihi dulu. Maf'ulun bihi, kedudukan i'rab dia dalam ayat satu ayat. Kedua hukum dia. Okey, saya rumuskan tentang bahagia ini. Langkah pertama, langkah pertama pertama sila sebutkan kedudukan i'rab sesuatu di suatu kalimat. Sebutkan dia. Contoh, fa'ilun marfu'un. Contoh, fa'ilun. Fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Ataupun maf'ulun bih. Mansubun. Mansubun. Wa alamatu nasbi. Betul, wa alamatu. Atau mubtada marfu'un. Betul. Mubtada marfu'un. Marfu'un. Maf'ulun maf'ulun bih. Mansubun. Fa'ilun marfu'un. 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 Boleh Melayu? Tak ada salah. Mubtada marfu' atau khabar kana mansubun. Okey. Khabar kana mansubun. Mansubun. Dan sebagainya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kau sebut tanda dia. Jelaskan tanda. Jelaskan tandanya. Fatahatun zahiratun. Contohnya, fa'ilun marfu'un. Wa alamatu. Wa alamatu sebut. Arab ya. Wa alamatu. Wa alamatu.
raf'ihi, raf'ihi, atau wa alamatu nasbihi, wa alamatu wa alamatu nasbihi, rafu' kepada nasab, nasbihi nun sod, nasbihi wa alamatu jarrihi ke, itulah kedua. Wa alamatu jarrihi, jarrihi, itu je langkah kedua. Fatahatun zahiratun fi akhirih, kasratun zahiratun fi akhirih. Dhammatun zahiratun itu kalau tanda asal. Kalau selain tanda asal kena sebut li annahu. Langkah ketiga sekiranya selain daripada tanda yang asli, yang asal, perlu ditambah, perlu nyatakan sebab berbeza tanda. Beza tanda dua je. Beza tanda dia ada dua je. Pertama, kerana li'annahu, kerana jamak muannas salim, ini kalau tanda nasab. Kedua, jamak muannas salim. Sebab kedua, ghairu mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf. Besar. Mamnu' min as-sarf ataupun ghairu besar ya. Ataupun ghairu ini dua sebabnya. Kalau selain tanda asli, tanda asalnya. Lebih. Ini bagi yang sahih akhir, fathah zahir. Kalau yang mu'tal akhir, disebut fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun. Beza dhammatun muqaddarat, dhammah zahirah, itu aja. Beza kat situ kalau sahih akhir dan mutakhir. Kalau yang dhammatun zahiran fi akhiri, kalau dhammah muqaddarah alal alif atau alal ya. Dhammah muqaddarah atau fathah muqaddarah alal alif atau alal ya, itu saja. Yang muqaddarah alal alif, katakan dhammatun, yang kedua
Tambah lagi. Jelaskan tanda zahirah atau muqaddarah. Tekan tanda pada akhir, tandanya pada wa alamatu raf'ihi, tak bawah. Dan tanda wa alamatu raf'ihi, alamatu nasbihi, wa alamatu jarrihi. Saya baikin nanti insyaAllah. Tulisan ni tak apa cantik ni. Susunan tak bagus. Ini susunan dia. Copy. Alamatu nasbihi, wa alamatu raf'ihi, wa alamatu jarrihi. Barulah. Fathatun zahiratun atau fathatun muqaddaratun. Alal alif atau alal ya kalau muqaddarah. Masa dah pukul 9.16 tak boleh. Kita kena stop kat sini dulu. Minta maaf. Tak boleh nak panjang lagi. InsyaAllah kita akan sambung besok pula. Masa dah terlalu lama untuk kita bincang tentang ni. InsyaAllah saya akan bantu lagi. Esok kita ada masa lagi. Ada nota saya hari ini saya tak selesaikan. Nota yang baru. Ini nota baru saya tentang fi'il mudhari'. Nota untuk 3 Ramadan. Ini nota saya. InsyaAllah saya akan share untuk esok pula. Ini nota untuk hari esok. Okay. Ini 3 Ramadan. 3 Ramadan saya akan perbaiki. Saya tukar lain. Untuk 4 Ramadan besok punya nota ni. Tunggu kan? Konsen untuk hari esok. Apapun sebelum kita berpisah, saya akan kongsikan dengan anda pengalaman Puan Hajah, Puan Majmin yang Masya Allah begitu gigih setiap minggu menghantar terjemahan. Okay, saya akan jemput beliau untuk berkongsi sama dalam program ini. Okay, sebentar lagi beliau akan bergabung dengan kita. Kita tunggukan terjemahan yang akan beliau berikan nanti. Mudah-mudahan dia akan memberi motivasi untuk anda apa perlunya kita belajar Quran, perlunya kita belajar bahasa Arab. InsyaAllah dengan perkongsian ini anda akan rasakan sesuatu yang luar biasa, saya kira. InsyaAllah, okey. Hajah Majmin dah bersedia untuk masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Puan, suara apa khabar Puan Majmin? Alhamdulillah. Dengar, okey, clear. Clear ya? Okay, Alhamdulillah. sebelum kita dengar terjemahan yang akan dikongsikan oleh Puan Majmin, minta Puan Majmin ceritakan sedikit latar belakang pengalaman sebelum belajar harfiah dan selepas belajar harfiah. Boleh share sikit, mungkin kawan-kawan nak dengar. Okey, insyaAllah. Saya daripada dulu memang minat dalam mencari, mengetahui kata-kata dalam Al-Quran.
Okay. Jadi saya ada belajar dulu-dulu tapi tinggal dah lama. Lepas tu cari-cari guru. Secara tak langsung lepas raya tahun lepas terjumpa Facebook Ustaz Muzakir. Bila terjumpa tu dapat phone number, saya terus contact Muzakir. Sampai hari ni saya dengan Ustaz Muzakir. Dan saya bermula dengan WhatsApp group. Saya rasa WhatsApp group ni memang banyak membantulah pasal banyak kita belajar Nahu dan Sorof. Dan kita belajar Nahu dan Sorof daripada Ustaz, jadi terjemahan tu jadi lebih mudah. Tanpa Nahu dan Sorof, saya rasa terjemahan tu jadi rumit sikit lah. Jadi rumit. Jadi syukur Alhamdulillah dengan bertemunya saya Ustaz, saya dapat memahamilah kalimah-kalimah Allah dalam Al-Quran dengan barisnya kenapa berubah semua tu. Jadi rasa macam nak tahu lebih lagi lah Ustaz. Kemudian Alhamdulillah. Masa PKP tadi saya ada buat program BITA, Daurah Intensif Takhim Quran. Ya, saya masuk 10 hari kan. Selepas belajar program tu macam mana pula? Okey, saya selepas WhatsApp tu Ustaz ada buat daurah intensif Dita online 2 saya masuk. Wow, yang itu memang saya syorkanlah pada grup WhatsApp yang ada sekarang ni lah untuk join masuk daurah intensif tu. Pasal daripada situ kita akan nampak dan akan lebih faham Ustaz. Syukur Alhamdulillah dengan 10 hari yang Ustaz ajar tu dengan bersungguh-sungguh Ustaz ajar dan satu kelas yang sangat menarik lah Ustaz. Saya enjoy kelas tu. Kenapa saya kata saya enjoy? Pasal saya banyak benda-benda yang sama-sama masa tu lebih jelas pada saya. Akan hukum-hukum Nahu dan Sorof dan cara laras bahasa yang Ustaz dah sediakan supaya terjemahan tu dipermudahkan untuk kita baca dan dipermudahkan kita faham dalam ayat Al-Quran tu. Jadi pada siapa-siapa yang belum join tu, jangan lepaskan peluang ni. Join lah. Because dengan adanya daurah intensif ni, you akan tambah ilmu you dengan lebih banyak dan kefahaman you akan bertambah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz dengan cara. Alhamdulillah. Puan Najmin, pagi ni saya mohon perkongsian dengan Alhamdulillah. Saya minta mohon perkongsian lah sikit. Masa kita pun sangat terhad. Saya minta Puan bacakan ayat yang nak baca ini, ayat yang kesambungan semalam ke? Ya, ini hari saya baca muka surat 5 dan ayat 25 hingga ayat 29. Okey. Kul apa wabashshir ladzina amanu. Ya. Okey. Okey, saya baca Ustaz ya. Silakan. Auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Dan gembirakanlah oleh engkau akan orang-orang yang telah beriman oleh mereka dan telah mengerjakan oleh mereka akan beberapa amal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahawasanya bagi mereka ada beberapa kebun syurga yang ia mengalir daripada bawahnya oleh sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadza allazi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Tiap-tiap kali telah direzekikan akan mereka dengannya daripada buah-buahan, akan rezeki telah berkata mereka, ini adalah yang telah direzekikan akan kami daripada dahulu dan telah diberikan akan mereka dengannya akan yang sama serupa. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan bagi mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang disucikan. Dan mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. 'Innallaha la yastahyi. Innallaha la yastahyi. Sesungguhnya Allah tidak bersemayam. An yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. An yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. An yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. An yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha.
Sesungguhnya Allah tidak ia lupa. An yadriba masalan Yastahi. Yastahi mana? yastahyi. Sesungguhnya Allah tidak ia lupa. Lupa ke malu? Tidak, ia malu. Sorry. Sesungguhnya Allah tidak ia malu. Ya. An yadriba Teruskan. أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها. Bahawa ia contohkan akan satu contoh, iaitu seekor nyamuk, maka apa yang di atasnya. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Maka adapun orang-orang yang telah beriman oleh mereka, maka mereka mengetahui bahawasanya dia adalah yang benar daripada Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Dan adapun orang-orang yang telah ingkar oleh mereka, mereka berkata, Maka mereka berkata, apakah yang telah berkehendak oleh Allah dengan ini contoh? Yudilu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasikin. Ia sesatkan dengannya akan yang banyak, ia beri petunjuk dengannya akan yang banyak, dan tidak ia sesatkan dengannya melainkan akan orang-orang yang fasik. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang yang mereka merombak akan perjanjian Allah daripada sesudah teguhnya. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yusiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Dan mereka memutuskan akan apa yang telah memerintah oleh Allah dengannya, bahawa ia dihubungkan, dan mereka membuat kerusakan pada bumi. Orang-orang itu, mereka adalah orang-orang yang rugi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bagaimana kamu ingkar dengan Allah dan telah adalah kamu orang-orang yang mati, maka telah menghidupkan oleh ia akan kamu. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kemudian ia matikan akan kamu, kemudian ia hidupkan akan kamu, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Wallazi khalaqal lakum ma fil ardi jami'a. Dia adalah yang telah mencipta oleh ia bagi kamu akan apa yang pada bumi semuanya. Summa stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian telah menghajur oleh ia kepada langit, maka telah menyempurnakan oleh ia akan sekaliannya, akan 7 beberapa langit. Dan dia dengan tiap-tiap sesuatu adalah yang amat mengetahui. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Tabarakallah. Tahniah Puan Majmin, terjemahan yang nada yang agak sederhana, tenang dan begitu yakin. Tahniah. Saya seronok, saya bahagia, saya gembira dengan perkembangan yang positif. Hanya melalui online, tak pernah bersemuka. Saya di Kuantan, Puan di Semenyih. Tapi alhamdulillah, dunia Allah sediakan pelbagai cara untuk kita belajar. Maknanya kepada teman-teman yang ada, alasan tak perlu. Kita kena cari 1001 alasan bagaimana kita nak belajar. Jangan cari 1001 alasan bagaimana kita tak mampu. Dah tua, dah karat, dah itu tak perlu ada lagi alasan tu. Anda boleh buat dan semua orang boleh buat.
saya yakin semua boleh buat. Dan pengalaman yang saya lalui selama 30 tahun, saya sangat-sangat yakin bahawa sistem ini antara alternatif yang boleh menyelesaikan masalah buta Al-Quran, buta makna Quran. Jadi sebelum itu saya mohon ajar majlis untuk angkat Quran, pakai Quran terjemahan kan ataupun Quran kosong daripada mana? Usul daripada mana? Ya ada terjemahan tak? Tak ada. Oh, tak ada. Kosong kan saya itu yang saya nak. Ini memang terima kasih. Tak kadang-kadang kita sangka baca mana ni ada Quran terjemahan ni bawah ni. Tapi itulah syarat belajar dengan saya pada ketika terjemah jangan sekali-kali gunakan Quran yang ada terjemahan. Paksakan diri menterjemah pada Quran yang bebas dari sebarang nota. Alhamdulillah, Wan Majmin telah menyempurnakan nasihat saya. Selagi anda tak ikut nasihat saya, tak akan berjaya. Percayalah. Saya dah lalui banyak pelajar-pelajar saya. Dia bila menterjemah, dia tulis makna kat bawah tu. Dia tak akan pandai. Pandai, inilah nasihat saya. Jadi, sebagai kata akhir, sebelum kita berpisah, mohon nasihat daripada Puan Majmin dan juga apa-apa ucapan yang Puan Majmin nak sampaikan baik pada kawan-kawan, pada musyrifah yang tolong melancarkan lagi program ini ataupun pada siapa sahaja yang boleh memberi sokongan pada Puan. Silakan Puan, saya berikan kesempatan ini. Terlebih dahulu saya sangat-sangat berterima kasih pada Ustaz Muzakir, Muslidin yang saya panggil Oji, isteri pada Ustaz yang banyak membantu saya untuk memahami Al-Quran. Sebelum ni kita ni banyak buta huruf. Kita baca bahasa Melayu, kita faham, kita baca bahasa Inggeris, kita faham. Tapi kenapa bila kita baca Al-Quran ni, kita tak faham? Sedihlah Ustaz. Jadi saya serulah pada kawan-kawan, fahamlah apa yang kita baca. Rugi kita baca tapi kita tak faham. Cubalah mula dengan harfiah. Fahamkan satu persatu, lepas tu dilanjutkan dengan nahwu dan soroh. Lepas tu berterusan pula kita sekarang dengan i'rab. Jadi syukur alhamdulillah lah saya dapat mengenal Al-Quran dengan lebih rapat. Sedihlah pula Ustaz. Ni apa? Pada mereka yang belum lagi kenal kan, masih buta huruf lagi. Mintalah doa pada Allah, dibukakan, dipermudahkan untuk faham kalimah Allah. Kalimah Allah itu adalah Al-Quran yang ditulis oleh Allah. Kita boleh baca novel, kita boleh baca surat khabar, kita baca Google. Tapi kenapa Quran kita hanya baca tapi tak faham? Mulalah, bukalah pintu hati, mintalah doa pada Allah supaya dipermudahkan untuk kita belajar dan faham kalimah Allah, iaitu perkataan Allah. Quran ni datang daripada Allah, perkataannya daripada perkataan Allah. Sayanglah Al-Quran, belajarlah Al-Quran hingga akhir hayat. Tak ada yang lebih menyeronokkan, tak ada lebih yang rasa macam puas hidup lah bila kita banyak kenal Al-Quran, faham banyak dalam Al-Quran. Ya Allah, itulah saya mohonlah pada siapa, janganlah kita terus buta dalam hidup ni tanpa memahami Al-Quran. Bukalah, minta doa pada Allah banyak-banyak. Insya-Allah Allah pemudahkan, insya-Allah Allah makbulkan. Pasal ini adalah kata-kata Allah yang kita nak fahamkan. Apa lagi saya nak tambah Ustaz? Saya banyak seru kawan-kawan saya, tapi itulah saya berdoa juga kan, jadi saya ada ramai kawan-kawan yang daripada dulu kita berkawan, jadi sekarang kita boleh sama-sama kenal Al-Quran kan, seronok macam tu. Dulu kita dah seronok muda-muda, sekarang dah seronok pula dengan Al-Quran. Ya, satu benda yang menakjubkanlah Al-Quran ni. Lagi kita belajar, lagi kita rasa tak pandai, lagi rasa tak pandai. Lagi rasa ya Allah banyak lagi ilmu yang dicari ya Ustaz. Ya betul. Terima kasihlah banyak-banyak Ustaz, dan terima kasih pada kawan-kawan yang sama-sama. Terima kasih dengan ceramah ini dengan kuliah. Sekilah insya-Allah. Terima kasih Puan Majmin yang saya dapati saya nampak dia punya movement yang berlaku pada Puan Majmin tu, memang pergerakan dia memang meningkat. Dan percayalah pada teman-teman semua yang sedang menonton, apalah artinya kita baca Quran,
kita baca macam, saya seronok dengan poin yang Puan Majmin sebut tadi. Baca novel, kita seronok baca novel. Baca surat khabar, kita asyik dengan baca surat khabar. Baca Quran, kita setengah jam kita dah mengantuk. Sebab kita tak faham, kita tak rasakan ini surat cinta daripada Allah. Satu luahan yang Allah berikan rahsia-rahsia kejayaan dalam kehidupan kita. Kalau kita faham, kita dah faham sikit pun kita seronok. Apatah lagi dengan tata bahasa yang baik, yang betul, jauh lebih baik lagi insya-Allah. Dan kita akan terus, saya pun bukan saya pandai sangat, tapi ini yang saya mampu. Pasti ada yang salah lagi. Kalau nak cek salah saya, memang banyak lagi salah saya. Tapi ini yang semampu saya kongsikan, mampu saya berikan yang terbaik, insya-Allah. Mudah-mudahan doa sehingga Ramadan kali ini akan ada satu lembaran baru dalam kehidupan kita. Dan saya yakin bagi yang sudah belajar, sudah memahami Quran, tarawih tahun ini berbeza, tadarus tahun ini berbeza. Kita baca, kita dah asyik dah. Nak cuba tersentuh ni, ini fi'il, ini isim, ini jumlah fi'il, jumlah ismiyah. Dah mula nak sibuk pada makna dah. Terhenti, tak lancar sangat macam dulu, cepat habis. Sekarang ni bukan cepat habis, cepat tersangkut-sangkut. Tak begitu kan? Jadi itulah, saya kira pertemuan kita sampai setakat ini dulu. Terima kasih banyak-banyak untuk Puan Majmin. Semoga Allah berikan kekuatan, kelapangan, kebahagiaan, keberkahan dalam kehidupan Puan, sekeluarga, semuanya, insya-Allah dengan Quran. Dan Allah himpunkan kita bukan hanya di sini, bukan dengan kalam harfiah. Mudah-mudahan Allah akan himpunkan kita sampai di syurganya. Amin ya rabbal alamin. Sampai setakat ini dulu pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih lagi pada semua yang menonton. Jazakumullah khairan, dan terima kasih kepada yang share program ini. Mudah-mudahan ramai lagi teman-teman kita yang teruja untuk ikuti program ini, dan insya-Allah bulan tahun ini kita akan buka pendaftaran, ramai lagi yang nak belajar. Okey, sampai sekali dulu, kita jumpa lagi. Saya sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.